أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء الله ما قتل الذي situ الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala iaitulah zat yang kekal wujudnya, keberadaannya dapat dirasakan secara hakikat dan dapat dibuktikan, tetapi jangan kamu anggap kata-kata yakni yang menyifati Allah Ta'ala itu mampu menampung semua makna dia, kerana tujuan dari ungkapan itu hanyalah peringatan sahaja. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala dapat diungkapkan dengan kata-kata, padahal dia terlampau agung. Allah, padahal dia terlampau agung untuk dapat dijangkau akal, sehingga dapat diungkapkan tentangnya, atau yang dapat diungkapkan kata-kata tentang dia. Dia adalah la ilaha illahu, yakni tiada ada Tuhan, artinya tidak ada wujud. Dan kamu bisa dikatakan tidak ada wujud, tidak ada tahakkuk, tidak ada semesta keberadaan, dan tidak ada ketetapan iaitu subut illahu, lainkan dia saja. Ini gambaran kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Keagungan, kebesaran Tuhan yang maha dahsyat, iaitulah menerjemahkan ketuhanan Tuhan yang maha tinggi. Di mana Allah Ta'ala iaitulah zat yang kekal wujudnya. Tuan pengarang membawa penterjemahan wujud yang hakiki, berdikait di sini dengan lafaz kekal wujudnya. Mana ada di sana wujud yang tidak sedemikian, wujudnya tidak kekal. Bawahnya letak ada kitab. Di susunan dia Quran atas, bawah Quran, bawah kitab hadis, bawah kitab hadis, bawah kitab ulama. Tu susun ni. Tu adab yang letak Quran, bawah kitab barang.
Allah SWT ialah zat yang mana apa yang sifat. Dia kata terjemah yang tu makna sifat. Mana Allah ialah yang kekal wujudnya. Mana kewujudan dia adalah kekal. Ini membayangkan wujud yang zati, wujud yang sebenar-benar wujud, atau wujud yang mutlak, mana wujud yang tidak berkait dengan sesiapa. Kalau wujud dia berkait dengan sesiapa, maka taraf wujud dia ya hakikatnya tidak kekal. Makna kewujudan yang boleh bertemu dengan ketiadaan. Dan ketiadaan dia ada dua. Satu, ketiadaan yang mendahului bagi wujud kita. Satu lagi, ketiadaan yang menghubungi kewujudan kita. Adam sabik, Adam lahik. Salah satu daripada kedua ni, kalau ada zat tu bersifat dengan dia, maka itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Ya. Sebab tu kalau orang kata tu syurga neraka kekal sama dengan kekal Tuhan, tak, syurga neraka dia asal dia tiada. Tuhan. Ya, asal dia tiada. Maknanya bila ada bertemu dengan ketiadaan, sama ada ketiadaan di awal atau di akhir, maka itu bukan zat yang dikendaki oleh ahli ma'rifah. Mana bukan zat yang sebenar-benar, wujud yang bukan sebenar. Ini wujud yang hakiki. Dibayangkan sini ada wujud yang kekal, bermakna wujudan zat yang sebenar-benar wujud. Itu dia. Kemudian keberadaannya, kewujudan keberadaan Allah Ta'ala dapat dirasakan. Ini dia zauq. Ya, Syekh Abdul Qadir terjemah dengan mana itu. Dapat dirasakan kewujudan dengan qalbi dia secara hakikat, dan dapat dibuktikan pula. Ya. Tetapi jangan kau anggap kata-kata mana yang menyifatkan Allah Tuhan sifat dengan qudrah, iradah, dengan kata itu kau boleh dapat hakikat kenal. Tidak. Ya, kunhi zat Tuhan tak dapat menangkap begitu hebat tu maksudnya. Ini maknanya kata-kata kita ni mampu menampung semua makna dia. Ya, dapat menampung, dapat menepati hakikat senar. Tidak. Kerana tujuan dari ungkapan hanyalah peringatan saja. Mana mengingatkan kita supaya kita mengetahui dan meyakini. Adapun hakikat sebenarnya maha dahsyat Allah Ta'ala. Lemah daripada tulisan nak menulis mulut untuk mengungkapkan dia. Itu maksudnya. Jadi bagaimana mungkin Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat diungkap dengan kata-kata kita? Ya, dengan kata kita ini dapat hakikat Tuhan. Tak dapat. Ya, cuma kata-kata ini ialah untuk memperkenalkan, untuk meyakini. Ya, adapun kunhi zat memang tak ada siapa yang dapat mengetahui. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikir kamu tentang kejadian Tuhan. Ya, alam semesta ni, segala makhluk, untuk kita terang nampak bukti kewujudan dia. Adapun kunhi dia, wala tafakkaru fi zati. Kamu jangan masuk memikirkan zat Tuhan, Nabi kata. Sebab tak terjangkau, dan kalau masuk pun tak dapat Tuhan terbuka hakikat. Bahkan dia dapat kebabasan, dia dapat babas ni. Ya, sebagaimana golongan-golongan yang membawa pahaman-pahaman ilmu kebatinan yang sesat. Padahal dia terlampau agung untuk dapat dijangkau, ya, oleh akal sehingga dapat diungkapkan tentangnya, atau yang dapat diungkapkan kata-kata tentangnya. Kemudian dia adalah la ilaha illahu. Mana tiada ada Tuhan, artinya apa? Tidak ada wujud. Itu pentafsiran sufiyah. Mana bila sebut Tuhan, dia terus nampak wujud yang hakiki. Ya, sebab mainan di atas terus. Kita membuat penafian, iaitulah sifat dulu.
dia terus pergi kepada hakikatnya. Mana hakikat kewujudan sebenar. Betul dia kata la ilaha dengan makna tiada Tuhan, artinya tidak ada wujud. Mana wujud yang kendaki oleh sufi adalah wujud yang hakiki. Bila dia itlak wujud, mana wujud yang sebenar-benar, bukan bayangan tetapi hakikat. Itu. Dan kamu bisa dikatakan tidak ada wujud. Dan kita ni dikatakan bila nisbah dengan wujud yang sebenar, kita ni jadi tak ada apa, macam habak, macam habuk. Tidak ada wujud, tidak ada tahakkuk, tidak ada hakikat. Ya, tidak ada semesta keberadaan. Allah. Tidak ada semesta keberadaan kawan tadi. Maknanya tidak ada satu benda yang menandingi dia. Tak, dia tunggal. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang boleh menandingi, menyamai Tuhan. Dan tidak ada ketetapan, yakni subut, ya, mana tidak ada yang tetap, yang sabit, illahu, melainkan dia. Itu hebat. Tidak ada wujud, tidak ada yang tetap, melainkan dia saja. Itu zikir hu mana huwa Allah. Inilah dia panggil ujung dari apa yang bisa diucapkan. Kemuncak ada ke situ saja, yang bisa kita, yang boleh, mana yang bisa, mana yang boleh kita nak ungkapkan, segitu saja. Adapun kunhi hakikat sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal yang pendek, penulisan yang ringkas mana. Inilah dipanggil penghujung dia, ujung daripada apa yang bisa diucapkan, yang boleh kita ucapkan oleh lisan untuk mengungkapkan akan zat ahadiyah, zat yang bersifat dengan ketunggalan. Kanallah wala syai'a ma'ahu. Telah ada Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun serta dia. Dia ahad, tunggal. Sebab dipandang ketunggalan sebelum ada makhluk kita memandang. Ya, sebelum lagi wujud segala makhluk, kita fokus ke situ. Maknanya satu kenikmatan yang cukup dahsyat akan didapat, iaitu memandang hanya dia saja. Ya, itu martabat 7 tu dia apa? Dia mengerungkai ataupun dia memberikan penjelasan tentang martabat pandangan arif billah. Satu peringkat ke satu peringkat, satu peringkat ke satu peringkat. Ya. Kerana setiap ungkapan, persepsi, penyingkapan, penyaksian spiritual selalu berujung kepadanya. Semua apa kita pusing, akhir ke mana? Dia. Billah, minallah, billah, ilallah, habis. Semua ilallah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kepadanya raji'un, kita kembali. Dan ketika segalanya berakhir pada zat ahadiyah, maka semua menjadi tumpul, bodoh, buta, terhenyak. Maknanya bila kita kembalikan balik pandangan kita akhir, tak ada pergi ke mana, dia semua. Ketika itu nampak tak ada apa lah. Ya, tak ada apa. Tumpul, yang tajam diri, bodoh, yang cerdik ataupun yang berilmu dia saja. Buta, ya, dan terhenyak. Makna kita dalam kawalan, tertekan dengan makna apa? Dikawal. Yang ada sebenar ialah dia. Siapalah para hamba bila tu di hadapan Tuhan, segala Tuhan, babur arbab, Tuhan segala Tuhan. Tuhan banyak, bukan maksud itu. Ya, Allah Ta'ala sebenar-benar Tuhan daripada benda-benda yang diaku Tuhan oleh orang kafir. Makanan kita, makanan orang Islam, ada makanan yang haram tu makanan orang kafir, itu dalam fiqh. Adapun dalam akidah usuluddin kita tak boleh mengatakan Tuhan kita Allah, Tuhan orang kafir,
Berhala ngangang kita kufur ni. Sebab kita seolah kita pula iktiraf orang kafir itu punya Tuhan adalah berhala. Bukan. Kita kena sebut apa? Tuhan semua makhluk ialah Allah Ta'ala. Adapun dia sembah tu, itu adalah Tuhan yang disangka oleh orang kafir. Itu maksudnya, ya. Yang kita pula sabitkan kita ada Tuhan, orang kafir pun mana kita sabitkan yang tu Tuhan juga kan. La ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahid, tunggal. Mana ada berbilang Tuhan. Itu bahasa Usuluddin kita tak kena jaga. Dalam ketuhanan semua adalah milik dia semua. Tidak ada satu yang keluar daripada genggaman kuasa besar dia. Kemudian menampakkan kepada mereka bahawa zat yang berikut segala sifat dan nama-namanya, sehingga Allah Ta'ala setelah memberi mereka taufik dan menarik mereka dengan tarikan jazab. Tengok tu, ya, Allah Ta'ala beri taufik, kemudian Tuhan sentap dia, ya, memberi mereka taufik. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'ah fil abdi. Khalqu quwwata ta'ah fil abdi. Allah Ta'ala menjadikan kekuatan mengerjakan amal pada hamba. Mulai hidayat kemudian taufik. Lepas dia beri taufik, dia lakukan apa? Jazbah, itu tarikan. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tuhan menarik seseorang tarik ke arah dia. Zahir batin dia tarik ke arah dia. Selamat. Tanpa tarikan Tuhan, siapa itu? Itu berlaku injizab, tertariknya kalbi, Masya Allah. Keluarlah ia daripada memandang alam mulki, ya, terus ke alamin malakut. Dalam alam malakut pula dia berlaku lagi, dia tarikan sam, dia pergi alamin jabarut, satu peringkat. Itu kalau berlaku jazbah, ya. Allahumma ja'alna minal muradin, Allahumma ja'alna minal majzubin. Jadikan kami ini orang yang engkau tarik, ya Allah. Kalau tak ditarik, habis kita tadi. Yang ini menurunkan kepada mereka kalimah sempurna sesuai dengan kemampuan akal mereka, yang mengingatkan kepada pencipta mereka. Kata ingatan, ia tak sama, tak selaras. Peringkat ilmu lain, peringkat ain lain, hak itu lain. Kalau ilmu yakin peringkat syariat, dia membina keyakinan dengan hujah-hujah. Tapi dalam masa yang sama kan hati dia lalai kan? Sebab mata dia belum terbuka lagi, mata dalam. Kalau ainul yakin dia terbuka. Sebab hujah, dalil, dia membina keimanan. Adapun ain itu dia membina apa? Keyakinan. Yakin dengan iman berbeza. Ya, iman peringkat awam, yakin yang atas. Dan yakin berlaku bila ada, iaitulah mukasyafah. Kemudian baru muayyanah, terbuka mata dalam tu, berarti ainul yakin. Kemudian pergilah hakul yakin, musyahadah dengan Tuhan. Sebab dari perbezaan keimanan dia tak sama, penangkapan dia. Sebab berbeza-beza taraf pengenalan seseorang. Dan sebab berbeza taraf pengenalan, maka berbezalah suhu keimanan dan makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Sebab jalan termudah bagi orang-orang yang terhijab dari Allah adalah kata-kata dan mengingatkan kepada zat yang ghaib, ya, kerana kata huwa, hu, la ilaha illahu, sama sekali tidak mengandung muatan kasar, ya, kotor atau keras yang tidak mengindahkan kemurnian kesendiriannya. Apa sendirian? Wahdah. Di samping itu, ia tidak lepas dari pakaian kemajumukan. Pakaian kemajmukan. Mana dua benda tu? Wahdah ditunggal, majmuk dia banyak,
Ya, badan memandang dua tu, pandang banyak pada satu, pandang satu pada banyak. Syuhudul kasrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasrah. Tidak ada dua benda yang berbeza. Kalau istilah ini bagi jamak dengan farak. Farak dia tidak menegah jamak, jamak dia tidak menegah farak. Itu maksudnya. Ya. Itu maka dipanggil insan kamil. Jamak dia dengan Tuhan tak menegah farak, dia boleh urus. Dan farak ketika dia bersama makhluk, dia tak menegah jamak hati dia dengan Tuhan. Itu dipanggil kain bain. Jasad dia bersama makhluk, qalbi dia tak putus berlazat dengan Tuhannya. Ya, berlazat dengan Tuhan. Kita berlazat dengan makan. Ya, berlazat dengan pakaian, kenderaan, rumah tangga, harta benda, kekayaan. Kita ambil lazat tu, ambillah. Lazat yang untuk Tuhan tu dah cedera. Lazat ni sifatil qalb. Ya, sifat sedap tu sifat hati. Bila kita dah berikan kepada makhluk, lama-lama kat Tuhan dah tinggal sikit. Ya, bila tinggal sikit, macam mana nak jalan jauh kan. Tuang minyak RM20, nak pergi mana? Kuala Lumpur. Sampai kat mana? Belum sampai Seremban dah habis, nyok kereta mati enjin. Mana dia kena banyak minyak, dia penuh kan. Boleh jalan jauh. Nur dia penuh, boleh jalan jauh. Sikit itu ni malap. Allah. Kesimpulannya, barang siapa melihat berdasarkan penglihatan dan ilham dari Allah Ta'ala terhadap apa yang mengandungi prinsip taklif, ya, taklif, iaitu akal. Akal di prinsip apa dia panggil? Taklif. Sebab tidak ada taklif syar'i kepada orang yang tak ada akal. Ya, sebab dia letak awal kewajipan akilun balighun, akil baligh. Tak ada akal, Tuhan lepaskan. Ya. Jadi kan di bawah semua tak ada akal, bawa masjid maut gitu kan. Sembahyang berjemaah 2 saf orang gila gitu kan. Ketua imam baju kutubah dipegang tongkat kawan. Dia berjoget dekat depan, mati. Ya, sebab orang gila tak masuk. Kan tu imam baca Fatihah, dia baca tahiyat. Dia pernah pergi sekali masjid. Ya. Dia tengah sembahyang rakaat pertama, datang masuk seorang. Dia pun masuk je, Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarak. Orang kuat dia jerit tu masjid. Suara tu imam dia kerja. Berapa wayar dia putus. Tu pun seorang. Kau 3 sab orang gila, orang kita kan. Orang yang gila dia tak ada taklif syar'i. Syarak lepaskan dia. Jadi mengandungi prinsip taklif. Iaitulah akal. Bila ada akal, taklif syarak ada kat dia. Bila tak ada akal, habis. Ya. Yang merupakan cabang bagi ilmu huduril haqqi. Cabang dia. Ya. Maka ia harus terfokus. Mana memberikan tumpuan tabattul panggil. Wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtilah. Sebut oleh kamu akan Tuhan kamu cara apa? Tabattul. Mana putus. Mana bila putus sama mana? Fokuslah. Concentrate terus. Untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Sebab bila kerja tak fokus, dia takkan apa? Takkan sempurna. Bimbang tak sampai ke matlamat. Bila tak ada fokus, apa kerja pun, kerja dunia apa lagi, kerja dengan Tuhan lagi besar. Kalau tak fokus memang masuk jalan banyak dia. Waktu Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali sebut dalam Minhaj dan mula-mula tu, jalan yang kita nak jalan besar, jalan ni jalan yang tak ramai orang lalu, yang lalu pula banyak yang putus tengah jalan. Oh, kita dengar pun takut. Ya, yang sampai hujung tu sikit sangat. Sebab ujian terlalu banyak. Maka ia harus fokus tu, terfokus serta tumpu untuk melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu rukun paling besar tu. Sebab itulah pembinaan Islam 2 perkara je. Fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Melaksanakan benda yang disuruh dan meninggal benda dilarang. Sama ada benda suruh tu minal wajibat, benda wajib, atau mandubat atau benda sunat. Begitu juga benda yang dilarang, sama ada muharramat, benda haram, atau makruhat. Jadi dia kena mantap betul itu. Dan itu penterjemahan makrifat dan kasih dengan Tuhan. Bila orang kasih, dia akan fokus apa yang kekasih dia mau dan suruh. Ya. Kalau tak kasih, dia buat kerja tak ada apa kan.
hati dia dengan majikan tu tak ada apa, sebagai kerja nak duit je kan. Nanti dia buat kerja sekadar tu je lah. Tapi kalau dia bekerja tu betul ikhlas dalam dia, lain cerita dia. Tak payah suruh dia buat, dan dia buat terlebih daripada biasa dia buat kan. Dia kerja pegawai tentera kan. Ada satu cerita, dia nak temu duga. Bila apa pegawai atasan temu duga, dia, awak masuk tentera untuk apa? Menyelamatkan negara, mempertahankan. Bohong, anggap perut kau. Tunggu senyap dia. Mempertahankan negara, kau tahankan perut kau. Kalau tak bagi gaji kau masuk. Tunggu kelip kawan. Dia segegang macam tu, pertahan negara. Betul tak dia acak nak tengok kawan. Senyap tu kan. Itu maknanya apa? Kalau bekerja betul kerana Allah Ta'ala fokus, tak kira kan. Orang dulu mempertahankan, berjuang, kenapa? Mati pun sanggup. Yang ini akal yang merupakan cabang dari ilmu hudur, hudratul haqqi, mana kehadiran hak, mana hudur dia dengan Tuhan. Maka ia harus fokus ni, kalau tidak termasuk dalam hadratul haq, untuk melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, agar ia mencapai tingkatan ubudiyah dalam keadaan tentram. Jadi dia sampai peringkat ubudiyah. Peringkat awal dipanggil makam ibadah. Bila ubudiyah itu masuk dalam, maka dia dapatkan tentram, tenang, reda, dan bergerak secara perlahan-lahan dari kehidupan formal menuju kehidupan spiritual. Daripada hidup biasa ni banyak melayan zahir, dia pergi ke atas, maknanya unsur ruhaniyah. Sebelum ni banyak unsur jasmaniyah kan. Dia masuk sikit-sikit, ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah dikatakan huwa ialah al-hayy, dia yang hidup, azali, sedia kala. Ittisaf Allah Ta'ala dengan hayat bila sedia kala, tidak ada awal mana, qadim. Yang hidup azali, kemudian abadi. Azali dengan makna kidam, sedia. Abadi dengan makna baqa, kekal. Mana Ta'ala punya sifat al-haya. Hayyun tu mana apa? Zat muttasif bil hayat, zat yang bersifat dengan hayat, dia panggil hayy. Hayyun tu dia panggil nama, isim daripada asmaul husna, al-hayy, yang kekal selama-lamanya. Kemudian al-qayyum, lagi yang terus menerus mengurus. Qayyum maknanya mendirikan pengurusan terhadap semua makhluk, mengadakan, mematikan, merezekikan, memberi tu, tarik, beri, tarik, semua dia dan semua afal dia. Tu qayyum, ya hayyu ya qayyum. Adakah qadariyah dan zikir tu, ya hayyu ya qayyum, sama ni apa zikir kan. Itu makna terus dia memandang kepada kehaibatan Allah Ta'ala melalui sifat hayy dan sifat al-qayyum. Bila dia yang mengurus segala, yang berzikir dia berurut dia, bergerak tu zikir apa dia, semua dia. Maka dia fanakan, dia lenyap habis. Berlazat ia dengan Tuhannya dalam menghayati makna hayy dan al-qayyum tadi, yang terus menerus mengurus makhluknya. Tidak ada satu makhluk yang terlepas daripada urusan Tuhan, dengan mana dia menentu dan dia yang mengolah semua bentuk kejadian yang telah, sedang dan akan datang. La ta'khuzuhu, dan sifat atas lagi tidak mengalami lemah, tidak mengambil akan dia oleh lemah, lelah, menganggur, lalai, dan tidak sinatun, mengantuk. Betul Nabi Musa tak suruh dia pegang botol, dia tertidur, pum, pecah. Orang suruh dia pegang botol, tanpa dia mengantuk. Lepas tu dia mengantuk apa? Terlepaslah benda, pum, pecah. Maka kalau aku mengantuk, hancur ni. Antara kata kalau dia mengantuk, hancur muka bumi. Itu maknanya dia sentiasa mengurus, mengawal, dan tidak ada mengantuk. Yakni kantuk yang tidak berakhir dengan tidur. Maknanya dia tidak mengantuk. Yang akhir mengantuk apa? Tidur. Dia mula mula pun
khayal. Lepas tu nuas, ngantuk. Lepas tu hilang terus gaib, tu tidur lagi. Ya. Kalau tak bangun terus mati lagi. Itu makna kata sinatun wala naum. Dan Allah Ta'ala tidak mengambil tidur, dia tak tertidur, bukan macam kita tertidur, ya. Yakni yang didahului oleh kantuk. Apa kantuk? Nuas, mengantuk. Ya, tak ada orang tu tidur tu. Wah, bagus ni. Habis-habis dia tu mengantuk, lalai tu ngantuk. Tu. Dia orang mengantuk ni tak batal wuduk dan kalau mereka tak batal. Mana dia masih sedar tapi dia tak boleh faham. Orang bercakap dia dengar. Oh, tapi tak boleh tangkap lah. Itu tak tidur lagi, itu nuas, mengantuk. Ya, dia mengantuk. Dia dengar tapi dia tak boleh tangkap. Jadi kalau hilang tu pendengaran, itu habis. Yang rimasul akli, akal terselam, pum. Atau baru tidur lagi. Ya. Kita kalau mengantuk sangat tenenggut kan. Kemudian dengar kipas bunyi, dengar lori lalu dengar maknanya tapi nak tangkap tak boleh lah, ada tangkap lagi. Itu panggil mengantuk. Adakah batal wuduk atau tak batal? Ya. Yang batal ialah tidur. Al-aini wika usahi wa man nama falyatawadda. Al-ain, dua mata kita ni. Wika usahi. Apa makna wika? Pemelihara papan punggung. Apa makna dia? Kalau dia jaga nak terkeluar angin ke apa, dia boleh kontrol tak? Dia boleh kontrol. Wika. Tapi paman nama falyatawadda. Siapa tidur je habis. Tidur tu dia duduk mazinnatul khuruj syai' panggil. Tidur tu dia panggil mazinnatul khuruj syai', tempat sangkaan keluar sesuatu. Sebab apa? Sebab dia punya apa? Papan punggung mudah longlai. Nak jaga pun dia punya papan punggung dia tak jaga, dah tertidur. Jadi yakin ke dia keluar sesuatu? Tak yakin, zan kuat. Maka wa uqimuz zan, maka mu yakin. Jadi dalam hadis ini ada makna Rasulullah SAW meletakkan zan, maka mu yakin. Ya, ulama keluarkan dan sebab apa? Mengantuk. Bila mengantuk tak confirm lagi tidur, tapi dia duduk taraf zan, keluar satu sebab kawalan tak ada. Ya, dia macam ini aku dia kawalkan, kita jaga. Dia nak terkentut dia boleh tahan, tapi kalau dia dah tertidur ambil lah. Jadi lebih dekat zan kuat sangka boleh keluar sesuatu, tapi tak yakin. Rasulullah letakkan zan makam yakin. Apa dia? Paman nama falyatawadda. Siapa tidur nak boleh ambil wudu. Di sini maknanya Rasulullah letakkan wa uqimuz zan maqamul yakin. Didirikan zan makam yakin. Maknanya falyatawadda, naklah dia ambil wudu. Ya, itu maksud dia. Jauh ulama ambil dengan ni. Abilatu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam.